Dan tak main lah surah Mambau dan Seko tu. Dan Masjid Negeri 20 tu. Dan pusat dakwah 20, imam daripada Mesir. Lepas 8 rakaat dia witir kat belakang cenekeh betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan pengerusi acara, bahagia Tuan pengerusi surau Al-Munawwarah Batu Tiga. Saya tadi dah salah simpang tadi tu. Dah lama tak masuk sini. Saya fikir kawan arwah abah saya ramai dalam ni. Kilang Dunlop kan, geng-geng Dunlop dan ramai sini kan. Kan siapa yang ada kan ngaku ya. Jangan tak ngaku lah. Kan, alhamdulillah. Ada geng-geng ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Tuan Imam, barisan jawatan kuasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan, untuk penghulu, pendatang, untuk ketua, pemimpin-pemimpin semua peringkat, ketua-ketua lorong kau ada. Tadi patutnya kita masuk dekat balai polis dia. Saya masuk ke kilang tu tadi. So keluar jalan tulik kan. Lepas tu saya teringatlah jambatan gantung makin kan. Saya dulu ada program senyap kan datang. Cikgu saya datang tak? Cikgu Sarah datang tak? Dia tak duduk sini dah. Ada tak? Jadi alhamdulillah malam ni permintaan syukur sangat alhamdulillah dapat kita jumpa. Booking dapat sebelum puasa dan tajuk permintaan ni tajuk puasa kan. Saya hari ni memang tajuk puasa ya, daripada petang tadi. Petang tadi saya di Kajang Country High. Lama pula tadi. Lepas tu sampai sini atau hitam sini. Pagi tadi di Bourbon Peak KLIA. Sok ada. Sok pagi petang, malam sok kat Perak. Kau Perak pula malam sok. Jadi malam ni orang Mambau lah kan. Malam ni tajuknya Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Kita ayat yang paling mahal. Saya cakap orang Islam di Malaysia ni, kita kan orang ayat paling mahal sekali bro. Ayat paling mahal tiba-tiba. Ayat yang paling mahal tiba-tiba lah. Tiba-tiba dah puasa kata ayat macam dia tak sadar diri betul lah setahun tu. Tiba-tiba dah puasa macam tu kan. Tiba-tiba dah puasa kan. Lah puasa dah ada. Kan lah tiba-tiba dah raya baru ya itu puasa dah puasa balik. PKP pun dah setahun lebih. Kan? Contohlah. Itulah hebat orang Malaysia ni. Tiba-tiba. Dia punya panjang tu dia tiba-tiba. Tapi sebenarnya bukan kita ya. Di luar negara ke mana-mana tempat dalam dunia ni, itulah ayat dia. Tiba-tiba. Maksud tiba-tiba ni nak bagi gambaran apa kat kita? Cepat masa berlalu tak? Nak memberi gambaran. Itu yang disebut bila Imam Al-Ghazali tanya pada anak murid dia. Apa yang paling jauh? Kata? Yang paling jauh masa lalu. Apa yang paling dekat? Saudara mahu tak? Yang paling dekat adalah kematian. Apa yang paling ringan? Buat dosa. Apa yang paling berat? Solat. Itu antaranya lah. Tapi yang paling dekat tadi kematian tadi. Sebenarnya bila orang tu dah rasa masa tu copek, dia kena ingat memang copek makna tak lama nak mati. Dan kita tengok bulan Rajab, bulan Syakban dan Ramadan ni adalah bulan kematian juga. Ramai orang dijemput pada bulan hari dan bulan yang baik. Cuba tengok tu betul. Itu sebab imam tiap-tiap malam sekarang doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban. Bulan ni, wa Allahumma barik lana fi Syakban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami pada Ramadan. Tapi Ramadan ni apa? Kan? Ada orang tu dah 70 kali dah jumpa Ramadan. Dah 70 tahun. Kalau ikut puasa tu dia dah puasa dalam 60 tahun lebih dah. Tapi dia macam tu je. Begai. Daging ngojokan orang, ngatur orang tak habis.
Kadang-kadang budak-budak tak padan dengan tua dia ni, macam tu. Kan? Lepas tu anak pun ikut. Lepas tu dia boleh cakap, kau ni ikut siapa pakai macam ni? Orang panggil abah tu. Kan? Contohlah. Bukan orang sini tu. Tempat lain. Ya? Tempat lain. Jadi makna kata kita setiap tahun kita akan adakan program. Bila nak sampai Ramadan ni, apa persediaan kita? Bila kita sebut ahlan wa sahlan, selamat datang Ramadan, apa persediaan kita? Alhamdulillah, di surah Al-Munawwarah ni menunjukkan petanda positif. Sebab saya tanya imam tadi, saya tanya tuan pengurusi surau, memang macam ni kau ramai setiap malam? Okay. Ini tanda positif. Macam mana? Tambah sikit ya. Okey, tak apalah. Okeylah kan. Positif macam ni ramai kan. Yang tu kita nak semangat tu, datang ramai-ramai. Dan kita syukur tahun ni kita boleh datang ke surau, ke masjid balik. Mudah-mudahan kita maintain. Tu yang harapan kita. Orang perempuan boleh datang surau, alhamdulillah. Kan? Tidak risau kita. Tahun lepas huru-hara orang lelaki yang main-main. Kan? Merayau surah. Dia jadi imam. Daripada baca kuliah Qul Wahad ujung tu. Kan? Dia jangan main-main. Orang tak biasa jadi imam. Kalau tolak jadi imam lah. Belakang tu anak semua tahfiz. Puih tu. Kan? Itu ni cerita betul. Yang bini pula rajin mengaji lagi huru-hara kita. Orang perempuan yang rajin pergi belajar ngaji ni. Dia kat belakang Fatihah pun tak waktu jadi imam ni dia. Kan? Aduh kan? Aduh. Tapi alhamdulillah tahun ni dapat datang surau atau masjid balik. Okeylah tu. Kan? Jadi bila kita cerita tentang nak sampai Ramadan, apa patut kita buat? Apa persediaan kita? Kalau orang Arab dia dah ready dah. Baju nak tarawih, kain nak tarawih. Dia asing, dia tak sama. Yang kita pakai lawa ni dia tak pakai lagi. Dia akan pakai untuk Ramadan. Pahala tu. Orang perempuan pahala pun cukup senang Ramadan ni. Malam Ramadan kecewa dia, aduh period pula ada. Pahala. Sebab dia kecewa, dia tak boleh puasa pun pahala. Sebab dia nak pun nak ibadah puasa tapi dia tak dapat puasa sebab dia datang bulan. Tapi saya tengok yang datang ni semua dah sudah tak ada dah, memang tak datang dah kan. Omak-omak datang kan. Ayo tu. Masa saya muda-muda lah kan. Jadi bila apa yang kita kena buat, kita kena cuci bersihkan hati kita. Macam bila kita ada hajat kan, orang cakap kenapa Ustaz nak bila kita minta hajat tu payah mana dapat kadang buat solat sunat hajat ni pun kadang-kadang kita kadang tak malu, kadang minta tu tak ready. Faham tak? Kita nak minta, kita kena minta ampun dulu. Buat solat sunat taubat kurang-kurang seminggu dulu baru minta. Ni minta macam-macam, tak dapat. Minta dah tak dapat. Solat sunat taubat minta ampun dengan Allah dulu. Minta 7 hari ni turut-turut minta ampun Allah. Ya Allah minta ampun dengan aku. Lepas tu baru minta, adalah muka minta sikit. Nampak tak? Itu yang sebenarnya kadang orang nak buat solat sunat istikharah, mulakan dengan taubat dulu. Tu yang ramai tak tahu. Nampak tak? Nabi bila Allah Ta'ala panggil jumpa dengan Allah Ta'ala, peristiwa Isra' dan Mi'raj, apa berlaku? Belah dada dulu, cuci hati tu, alaqah tu dengan air zam-zam. Nak tunjukkan sebelum jumpa Allah, cuci hati dulu. Nampak tak? Kereta kita nak servis, flush dulu. Cuci sekarang ni, dah ada istilah flush, keluarkan minyak hitam lama tu dulu, baru masuk minyak hitam baru lain macam minyak tu. Macam tu juga kita. Jadi puasa ni kenapa kita kena puasa? Macam percaya cakap saya, cucu-cucu tanya ke atuk dengan wan, atuk kenapa kena puasa tu? Berlambak jawapan. Apa sal kita kena puasa? Memakaklah puasa-puasa lah. Nampak payah warna kan? Macam tu. Senyap cucu tu payah waktu tanya atuk bangi pula. Memanglah kita ni kena puasa sebab kita ni dah besar. Kena puasa lah. Tu ayat biasa. Kenapa kena puasa? Orang Islam kena puasa. Ya ke? Kenapa orang Islam kena puasa? Maka jawapannya yang paling tepat sekali. Kenapa kena puasa? Perintah Allah. Settle. Bila Allah suruh buat.
Kat mana Allah Ta'ala suruh tu? Nak tahu tak kat mana Allah Ta'ala suruh? Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa Allah Ta'ala sebut? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Semua orang dah tahu ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang batu tiga membau. Ada orang tak tahu. Dia tak sebut orang membau. Dia tak sebut wahai orang Islam, tak. Dia tak sebut wahai orang Malaysia, tak. Dia tak sebut orang Melayu, tapi dia sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebab orang Islam tak semestinya puasa. Berapa ramai orang Islam tapi tak puasa, lag ada. Dia dah tahu dah kedai mamak mana buka pasal puasa pertama. Kat mana sudut pingkap nak ambil? Mana? Kedai dorai mana ada? Mamak pukul 2 boleh. Ada yang masuk pejabat pukul 2 petang berminyak mulut Dah lupa dia nak copek kan. Punya teruk orang puasa ni. Orang yang tak puasa, bulan puasa lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Ha, tu dia. Buruk kelaku orang yang tak puasa ni. Kan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal lazina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak garanti, mudah-mudahan bertakwa. Cuba kau pergi surau tu, mudah-mudahan terbuka hati kau jadi baik. Dah. Tak semestinya jadi baik. Tapi ada harapan. Kan? Mudah-mudahan bertakwa. Jadi, apa maksud puasa tu sendiri? As-siyam. Apa maksud siam? Ada orang cakap siam ni maksud Thailand. Tu siam betul tu. Tapi as-siyam maksudnya dari satu sudut pandangan bahasa, menahan diri daripada berpergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ada satu bahasa lagi pula, ada satu maksud, menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tu dia. Makan, minum, nikah. Makna perbuatan-perbuatan menikah tu. Bukan tak boleh nikah bulan puasa tu. Boleh. Ni sebelum nak puasa ni kan, berlumba-lumba betul nikah. Musim mengawan. Cik Mambau pun ada kenduri ni. Sebelum puasa ni kenduri ni. Betul tak? Ada kenduri. Janji kahwin dulu tu. Ramai orang tua marah. Nak puasa nikah tu. Sok garam ni. Ya. Orang tua yang umur 65 tahun pun garam nengok bini tengah hari bulan puasa. Ini kan pula orang yang baru kahwin. Kan? Tak salah sesadih warna pula. Konon si timur hakikat. Nilofa bukan milik kita. Ayo, salah saja ya. Doa yang baik-baik kan. Betul? Nak nikah tapi bulan puasa lah paling jimat sekali. Dah lah PKP baiklah nikah bulan puasa. Boleh. Salah. Walimatul urus. Majlis pernikahan akan berlangsung bila? Selepas maghrib. Jamuan waktu sahur. Memang tak ramai datang. Kalau waktu sahur buat jamuan lah kan, jimat belanja kan. Makan, minum, nikah dan berbicara. Tetapi dari segi istilah sebenarnya, puasa ini menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Daripada terbit matahari sampai daripada apa? Terbit fajar hingga terbenam matahari kerana Allah Ta'ala. Kerana di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ramadan pula apa maksud Ramadan? Ar-Ramdu berasal perkataan Ramdu ni, Ramadan ni berasal perkataan Ramdu yang bermaksud panih yang menyongek. Panih betul-betul. Nia belum puasa pun semua dah heboh ada panih dah. Kan?
Lambe on aircon, memang. Makin mana orang heboh aircon kan surau Batu Tiga ni. Sekarang kan, panik lah. Kan? Panik. Musim nak menuju bulan puasa memang panik. Potang tiba-tiba hujan. Lepas tu panik balik esok tu. Kan. Sebenarnya dahi ni tak habis lagi berbalang buat penggambaran My House tu. Kan yang bukan My House TV Hijrah tu. Siapa yang ada tengok yang episod Kek Perak ada satu rumah yang kotor tu. Untuk makluman, baru saja semalam Puan Tuan Hayati tu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Episod tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, rumah pun dah elok, cantik. Dia pun gembira lah kata jiran dia tu. Alhamdulillah. Tapi memang ponik betul episod tu. Dia kata, Ustaz, kita nak buat season 2, nak buat season 2. Kau tunggu dah rehat setahun tu. Gila betul. 2 minggu tunggu sampai rumah tu siap. Tapi panih. Dah lah episod pertama dekat Titi Jolembu. Tompek paling panih dalam Malaysia. Kan? Tapi itu dah. Memang musim panih. Jadi puasa ni macam mana? Kenapa kita kena puasa? Allah Ta'ala suruh. Apakah tu puasa? Dah bagi tahu dah. Puasa yang macam mana kita nak ada? Adakah kategori puasa umum? Puasa umum ni puasa orang biasa-biasa. Menahan diri daripada lapar dan dahaga, makan minum serta perkara yang membatalkan puasa. Tu je. Semayang tak, apa tak. Kalau dulu orang cakap tu standard budak sekolah. Tak boleh. Semua budak sekolah pun semayang kan ni. Potang-potang pergi kelas Fardu Ain dia. Dia pergi kelas kafah, sekolah agama potang. Sekarang budak-budak semayang cukup dah, alhamdulillah. Walaupun dia puasa. Tak ada salah tak? Tak ada alasan dah. Kategori kedua, puasa khusus. Dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa serta perkara yang mengurangkan pahala puasa pun tak boleh. Itu dia. Dan begitu juga puasa khususul khusus. Kalau kategori kedua tu dapat tu dah hebat tu. Kategori ketiga memang payah lah. Bukan cakap orang mambau dah, termasuk yang bercakap. Iaitu kategori ketiga ni standard para nabi, para sahabat. Yang mana puasa langsung tak fikir dunia. Boleh ke tidak? Belum apa-apa, dah heboh baju ayo berbandor. Kan? Tahun lepas bulan 1, sepapan nampak baju Melayu. Baju gaya, siap besok pagi gaya buntang orang Batu Tiga ni tengok baju kita ni yang kata. Berjalu, berbolang senia. Biru senia, collar lain pula color. Sekali PKP. Tak masuk pakai padat muka kan? Nak cakap apa kan? Kuasa Allah. Wa makaru wa yamkarullah wallahu khairul makirin. Kita boleh rancang. Allah Maha merancang dan perancangan Allah yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok dalam bab puasa ni kita nak masuk kategori mana? Dapat yang kedua pun dah cukup baik. Yang ketiga tu memang jauh lah. Mungkin ada lah orang mambau ni yang terpilih. Boleh dapat kan. Tapi kategori yang kedua juga mengurangkan pahala puasa pun kita elakkan. Orang lelaki ni kena ingat, masa paling kritikal bulan puasa untuk orang lelaki adalah selepas asar. Sebab lepas asar mulalah dah. Malam ni kelopong. Yang seorang tu pula mutabak. Dia tak main. Dia mutabak Ampangan tu, mutabak Singapura. Tapi ke Ampangan tak boleh kena macam tu kan. Mana nak cari roti john seorang sepapan, gila tu. Seorang sebatang Cak Nia tu rap dah habis. Langsung tersandar kan. Iyo cerita. Kita galak kan, tapi itulah yang kita buat. Sebab banyak yang makan. Balai dendam. Baru saya dengan Ustaz Don itu, hari Khamis itu. Ustaz Don nasihatkan apa? Jangan menghimpunkan makan pagi, petang dan malam tu dijamakkan sekali waktu maghrib tu. Tu Ustaz Don cakap tu. Kita silap kadang dihimpun, dah halang-halang. Pagi, tengah hari tak makan, di cover. Itu ada harapan tu. Kan? Tapi makan sikit-sikit ya. Sekadaran nak makan malam tu, nak bagi tenaga sikit untuk kita tarawih lepas tu. Macam kat sini lagi lah. Kat sini confirm sini 20 kan.
Siapa cakap itu tahun ni memang 20 sini tak dapat lepas dah. Wah, alamat memang makin kurang lah datang. Kan? Tak, sini berapa? 10. 10, okey. Saya bangga saya cakap Negeri Sembilan baik 10. Tempat lain terperanjat, 10. Dia orang tahu 8 20 ya. Negeri Sembilan 8 ada, 20 ada, 10 ada. Malahan dalam ceramah saya promote, saya cerita dengan orang macam mana Negeri Sembilan baik 10. Kita banyak istighfar. Kan? Tuan-tuan jangan risau, itu paling baik, paling ringkas dan paling baik sekali, insya-Allah. Tak ada masalah lah, boleh lah, yang penting buat. Kan? Dan tak main lah surah Mambau dan Seko tu. Dan Masjid Negeri 20 tu. Dan pusat dakwah 20, imam daripada Mesir. Lepas 8 rakaat dia witir kat belakang cenekeh betul. Ada macam tu. Dia pergi 20 tapi lepas 8 dia witir sendiri kat belakang. Ada macam tu. Kan? Tak apa, yang penting buat. Kan buat. Jadi bila kita ceritakan tentang bulan Ramadan ni sebenarnya kan bulan pesta untuk kita beribadah. Rugi kalau kita tak ambil peluang. Dan bila kita sebut tentang bulan Ramadan, kita nak kanya apa yang disebut sebagai takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Apakah cara nak dapat takwa ni? Kata Saidina Ali ada 4 ukuran ni. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut dekat Allah Ta'ala. Tak berani dia buat benda-benda yang biasa dia buat bulan lain tu, dia tak buat bulan puasa. Jaga betul dia. Tak berani dia pergi kelumpur. Ya, saya pernah naik komuter pergi kelumpur bulan puasa, bukan kurang pahala dah. Negatif. Kalau kurang tu tak apa, mana nak pandang aja. La Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir betul. Kan? Kadang pergi bazar Ramadan pun payah ya kadang. Orang yang nak jaga kan, dia nak jaga ni, takut ya Allah, kenapa aku nampak benda-benda ni ya Allah. Duduk ke rumah. Di rumah pun bahaya ya. Tengok TV, tak drama Korea. Mana deh. Mana? Apa? Bekahak cakap kan, berio-rio tengok, leko sampai berbuka tengok. Bawa lah petang layan drama Tamil, bersambung-sambung. Tengoklah Hindustan, cerita lama pula tu. Layan. Okey, ke 7, Rahimah tanpa Rahim. Dah habis dah ya? Oh dah habis. Pujaan hati kanda pun dah habis ya. Lepas itu sekarang pun ramai. Ya. Tahu tajuk ya. Cabaran dia kan ke rumah ayah ya. Jadi khauf ni tak buat benda-benda yang Allah tak suka, sebab dia tahu Allah Taala nampak. Walaupun kita naik kereta, tengah ni Allah panas betul. Sedap betul aircon dalam kereta ni. Membelok ke roundabout depan tu, berguling pula air jagung malam tadi yang tu lupa minum. Dekat kaki lah, time ni nak kau sampai. Minum tak? Tak minum dah. Allah Ta'ala nampak. Macam tu sekali lah anda tak anda, dia punya kuih kan. Hello pula kon sajuk jagung tu. La ilaha illallah sajuk kan. Buka pecah ais. Buka nampak lah cendol pilah lah tu. Terkeluar mi hijau tu. Kebetulan lah memang kita seorang kat rumah. Anak-anak tak ada, bini pergi pasar. Sedang elok warna ni. Sajuk cendol tu. Kan macam memanggil kan, meh lah cendol tu. Minum tak? Tak minum, sebab mikir kan Allah Ta'ala nampak. Macam tu lah sekali. Alangkah bagusnya kalau semua perbuatan kita macam tu. Maksudnya nak mengumpet pun Allah Ta'ala nampak. Nak beli nombor, Allah nampak. Ya ada, saya tahu kaki-kaki ni ada. Dia bukan boleh. Ji cucu berapa Ji? 2. Ji? Baru 3 Ji? Belum lagi, dia baru kahwin. Ji? 3. 2303. Mak.
Dalam tanya cucu tu, la ilaha illallah, parah tu. Kono lah tu. Bila dah kono, yang paling kurang hajar tu, dia tanya pengurusi semua. Kan? Cakap dengan semua, malam ni saya belanja, birthday saya. Itulah. Orang tak tahu, dibantai, pakai konyang atas sana makan. Kan? Itulah contoh lah. Contoh. Agak tak ada lah. Kan? Jadi kita takut dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, a'malu bitanzil, beramalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Makan sahur bulan Ramadan tak sama dengan bulan lain. Kan sahur. Kan? Nabi kata makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Ingat tu. Ada budak-budak yang cakap, aku memang dah biasa tak sahur, okey je. Dia bukan masalah kau okey tak okey. Nabi suruh makan. Nabi kata makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut makan sahur adalah makanan yang barakah. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Maknanya Allah malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Bangun sahur. Kunci jam. Buat 5 lapis. Biar otak ni. Janganlah yang lagu mendayu tu. Kan? Biar ada lagu koreh sikit. Biar ada tagak ada bangun. Standby dekat topi bantal tu air mineral dengan buah kurma 3 biji. Gigi palsu jangan dokek situ. Kalau ni capai kau pula koreh lah kurma ni. Gigi digigit kan? Jangan ya. Dia dah letak soda kan? Ya. Jadi makna kata jangan tinggal sahur. Apa lagi? Tadarus. Tadarus bulan puasa. Kan? Tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Malahan Allah Ta'ala bagi ganjaran kata Nabi, bukannya alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi rugi kalau kita tak amalkan. Buat. Yang rajin tadarus jangan risau. Orang perempuan. Orang lelaki muka yang sama. Setiap tahun. Termasuklah jemaah. Ada satu lagi jemaah tadarus More nama dia. More tu dia duduk kat luar. Kat mana More? Tepi tu. Sana. Pasang kemah masuk tu kan. Kat luar tu dia tinjau dalam. Tak mana pun orang. Tak ramai lah orang malam ni. Makna yang bercakap tu bukan orang. Dah tahu orang tak ramai, masuklah tolong. Kan? Kemudian tarawih. Tak kisah. 8, 10, 20. Buat. Kan? Dan dengar-dengar. Ke kampung Batu Tiga Mambau. Macam ni. Dah lah 10. Laju lah tu. Siap tahlil 9.5 settle. Yo kau. Terhebat. Dan ke Ambangan 9 suku. Yo. Nampak. Dia kalau boleh tu dia nak imam macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Bagus imam ni. Itu kalau macam tu ramai. Kan? Dia nak cari imam macam tu. Kan? Ramailah yang datang malam tu. Pula ramai orang tak pernah jumpa datang lah. Melempah sampai keluar. Confirm ke surau ni dia jumpa gerak. Ya. Yang dia tak tahu imam tu dah ramai orang berebut. Imam tu dihantar pula ke masjid lain sebab orang importnya. Tinggallah imam lama kat surau tu. Allahu Akbar. Kawan dekat belakang, betul kau ni surau weh kita. Yolah, kata kan.
Iyo parah kan kalau pek situ kan. Dia sogar-sogar sikit kan. Kalau dah lupa tu macam mana kan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang perempuan kat belakang tu sama ada. Dia tanya orang, siapa imam malam ni? Allahu Akbar. Habislah kita. Oh, tak ada cakap. Dia dah tahu dah langsung balas tu. Dia dengar ada imam anak. Dengar anak apa tu balik. Ya. Allahu Akbar. Tak apa dah ikut dia. Relax ya sembang tarawih ni. Kan? Jadi tarawih buat. Jangan tak buat. Kan? Cari imam yang jelas bacaan ni. Kadang ada imam tu dia dah uzur dah kan. Dia bukan tak nak bagi orang lain tak nak. Tu dia jadi imam tu. Kita patutnya bulan Rejab itu dah buat dah selection imam. Yang imam ada tengok siapa boleh standby. Kau malam ni malam ketiga ni kau. Malam kompet ni. Macam tu lah. Saya kat Kampung Pancu, kampung mak saya tu adalah malam-malam tertentu saya jadi imam. Nampak tahun ni pun imam pun dah uzur-uzur semua. Mungkin banyak malam lakut tapi takut saya ceramah. Kan? Betul. Kono ada dah kan, kono ada. Sekarang imam tu bukannya dia tak nak undur, nak bagi orang lain juga, tapi dah tak ada. Baik macam mana? Budak muda macam duduk kat pintu je. Orang tua pula kau tak payah jadi imam dah. Kau belum kahwin, kurang pahala kata orang. Bangang betul. Tu seorang lagi. Dia kita ni jadi makmum sama ya. Walaupun imam tu belum kahwin. Sebab dia berjemaah ni kita dapat pahala 27 kali ganda. Sama. Kita nak kahwin lain pahala. Tapi budak tu lain pahala. Ada sekali tu saya bawa imam daripada Ampang KL. Malam tu tak macam mana lepas saya ceramah tu. Mak sedap betul imam dia baca. Saya pun tanyalah budak tu. Dia kata ni imam nombor 5 kau, nombor 3 kau, nombor 2 kau. Tak, dia kata rupanya anak aja ke masjid. Sedap betul bacaan ni. Nak tak dik kalau datang tempat saya baru tingkatan 5 macam tu. Nak tak datang kampung saya jadi imam? Boleh tak? Booking dengan amak jaga jadual. Datang. Saya pun tak tahu kisah sampai ke rumah. Saya beritahu lah dekat sini besok baik 10 saya kata. Tapi tu pulang lah kau nak buat ayat apa? Dia pun okey dia kata. Dia pun bawa surah. Tapi dia tak bawa panjang. Bila dia baca la ilaha illallah, mau ngeletek nyawa orang kat belakang tu tak sadap lah. Mak sadap kata. Sampaikan kali pertama lah orang kampung saya komplain pendek nak baca lah. Marah dia pendek nak sebab tak puas. Rupa-rupa budak tu memang setiap tahun daripada tingkatan 3 makin memang dah diundang menjadi imam tarawih di Istana Negara. Saya baru tahu. Masa tu mulalah orang perempuan sebut nama Soju Paut. Tak baby hidup paut. Soju paut tu kambung tu. Soju ati tu. Kan? Anak tahfiz. Allahu Akbar. Budak tu senyum dia bawa. Jadi kalau ada budak-budak tahfiz pun bagi dia peluang. Sebab dia memang kena training. Yang bukan senang, kadang dia hafal. Tapi sampai depan kelabu dah. Baca surah dulu, Fatihah kemudian. Betul, ada orang kalau dia dah comel depan tu, memang. Ya. Allahu Akbar. Kadang ada tu kadang bacaan pun dah tak jelas. Allahu Akbar. Milah panggillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah halimah hamidah deh. 5 hado midah hado. Apa ranyat midah. Woi, ini midah dia nyaut pula belakang. Tak apalah kan. Tapi tarawih. Tarawih ni bulan Ramadan dia, tak ada bulan lain. Tak dapat cakap dengan pengurusi surau, tuan pengurusi, kita orang seronok benar tarawih ni, tolong lanjutkan sampai Syawal. Tak dapat lah. Takat tu. Kemudian berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Kita disunatkan buka puasa dengan sunnahnya kita makan buah tamar.
Buah tamar ni mulakan dengan buah tamar. Masa bulan puasa ni insya-Allah buah tamar bergendong-gendong lah. Stok dah ada tu, kawan saya dah bawa tu abangan sunnah tu, ada kat belakang tu. Kang tengoklah. Siapa yang belum ada buah tamar tu boleh pergi tengok. Kurma ajwa, tengok. Saya punya kurma minggu depan insya-Allah. Baru siap. Kurma ajwa alia musagharah. Dia mini, dia macam coklat punya saiz tu. Makna kita nak dapat sunnah 7 biji sehari tu senanglah insya-Allah. Memang senang. Saya dah rasuk tu. Memang sedap betul. Ni bukan promote tu. Lebih kurang. Macam tu. Tapi minggu depan siap dengan kotak. Kurma Ajwa Musagharah SD. InsyaAllah. Yang main tanya nak lambat sikit sebab saya nak confirmkan kualiti dia dulu. Tengok tak nak main jual ya. Kan main packing, main jual buat apa. Dan harga paling murah setakat ni insyaAllah. Hanya RM55 setengah kilo. Dia kurma Ajwa ni macam tu. Kalau hari-hari makan botak kepala. Bukan sebab adik rasuk, rogo emang. Kan? Tak apalah. Tapi kurma ni memang kita kena ada kat rumah. Orang Islam, rumah orang Islam dua kena ada. Kalau nak ikut sunnah Nabi, makanan yang kena ada kat rumah. Pertama kurma, kedua madu. Faham perempuan? Pertama kurma, kedua madu. Faham? Madu lebah. Cakap dia torang ustaz kan. Madu. Ya, dua-dua tu memang Nabi gambar makan. Kurma Nabi kurma ajwa alia. Tu. Ya. Sekarang ni banyaklah, sekarang ramai yang boleh beli, harga tak semahal dululah. Boleh. Buah kurma biar setiap bulan kena ada. Kat rumah memang kena ada. Pagi paling sihat diet ambil 7 biji. Nabi sebut barang siapa mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Orang ramai hantar 77 yang polik-polik sekarang ni ramai kan. Ya, jadi kalau buka puasa pula Nabi kata janganlah kamu melewat-lewatkan sahur. Kita disunatkan mengawalkan berbuka melewatkan sahur. Melewatkan sahur ke pukul 8 pagi dah. Itu breakfast. Mengawalkan berbuka bukan kata pukul 4.30 tu high tea. Ya, maknanya azannya tapi makan. Allahu akbar. Wa malaka subhana bika amanna wa asika aftarna bi rahmatika amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar bismillah barakatillah walhamdulillah. Makan buah tamar, minum air masak. Lepas itu, pergi solat dulu. Waktu tu baik. Sebab pergi solat dulu, kenapa? Arwah abah saya ajar, pergi solat dulu. Sebab bila kita solat macam biasa. Tak payah nak baca ayat surah Al-Baqarah pula. Solat macam biasa, dah habis semayang, baru makan. Cepat-cepat makan. Cepat makan supaya kita boleh rehat. Arwah abah saya memang macam tu. Makan buah tamar, minum, dia solat dulu. Adalah anak yang 2-3 orang yang ikut macam dia. Tapi memang Nabi sebut, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Memang kena makan. Tapi tak kata mengutamakan makan tu makan dengan sesungguhnya, tak ada. Tapi andai kata makan buah tamar, minum yang masak, solat tak khusyuk, baik makan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sup tak dengar bunyi. Sup lomba-lomba betul menyedut siput sadut apa. Habislah siput ni kan. Tak merasa tak tidak kan ni kan. Kalau macam tu baiklah makan dulu. Kan? Kalau tak nak pesanlah yang simpan yang sikit siput sadut nah. Abang ni nak semayang banyak li lah. Risau warna dah. Yalah. Kan? Tapi jangan makan banyak mana. Sampai tonggak ayo. Bila dia tonggak kan, dia nampak kipih tu 5 lah. Macam tu dia dah tersandar. Sebab kata istilah saintifik Negeri Sembilan tu perut dia sampai menteneng. Macam tu kan. Faham tak menteneng kan? Menteneng kan. Entahlah. Ngoni-ngoni perut dia macam tu. Dia tengok jam tu dah kelabu. Bini bang, tarawih bang. Poi lalu teh. Poi lalu tu dah harapan tu. Tu sebab jangan banyak nak makan. Kan? Sebab apa Imam Ghazali kata salah satu benda yang menyebabkan orang mudah ingkar kepada Allah. Susah nak buat kebaikan, salah satunya membenarkan perutnya terlalu kenyang. Jadi jangan.
Nak pergi bazar Ramadan pun, kalau boleh jangan pergi pun jangan pergi. Kalau nak pergi pun ada target dah. Aku nak beli ni dah beli. Beli banyak nak sedekah tak apa. Dia beli ni roti john 5 Ni 5 nak hantar ke surau untuk orang buka puasa. Nak sedekah berbuka puasa, nak ke orang surau sebelum berbuka bagi. Selepas berbuka tu namanya pelupusan sisa pepejal. Kau dah tak habis rumah kau hantar ke surau. Kan? Tapi memanglah ada lah orang surau makan waktu murid kan. Kemudian yang ketiga, amalan takwa ni adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit, jangan membazir. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Apa kita buat daripada pagi sampai malam. Orang perempuan cukup besar pahala. Sebab dia setiap hari dia akan bangun awal. Dia siapkan untuk orang bersahur. Saya sebut siap, saya tak sebut masak. Sebab kebanyakan masa dia memaniskan yang ada malam tadi. Tapi itu pun pahala. Bukan senang nak bangun tu. Jadi jangan komplain. Nak pahala banyak orang perempuan, jangan komplain. Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Buat benda baik, contohnya saya dengan pengurusi surau, bercadang bagi bantuan ke ibu tunggal. Kita pekat dengan pengurusi, jom tuan pengurusi, boleh tak? Benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah. Saya dengan dia dengan beberapa JK pergi sampaikan bantuan tu. Diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah dapat pahala. Tapi kalau niat kerana, biar orang tahu dia ni kira hana lah jadi pengurusi, tak dapat pahala ibadah. Ataupun benda baik tapi tidak diizinkan oleh Allah sebab cara tak kena. Contoh dah bagi bantuan ibu tunggal, pengurusi cakap kat saya, Ustaz tak apa, rumah yang last ni saya cover, yang lain pergi balik tu. Rumah yang last tu dia tak bagi kita ikut. Ni saya pandai lah cover seorang-seorang. Ni contoh tu. Bukan betul-betul. Yang last tu pula tak adalah lawa benar. Tapi ala-ala cuk tari dengan Luna Maya. Begitu macam tu lah. Tu tak diizinkan oleh Allah. Jadi fitnah kan. Jadi tu dia. Baik bodoh baik. Jadi apakah keistimewaan bulan Ramadan ini? Pertama disebut sebagai Sayyidul Syuhur. Penghulu segala bulan. Kenapa? Hebat bulan Ramadan. Di situ ada ibadah puasa selama sebulan penuh. Adanya zakat fitrah. Adanya solat sunat tarawih. Adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam nah. Satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Macam kalau orang perempuan tadi, dia bangun setiap malam, dia buat niat, dia menyiapkan sahur tu kerana Allah. Kerana Allah. Dia tak merungut, dia tak bongih. Kolongkang dapur. Ngangkang tidur, dia marah lelaki. Mampu menyiapkan sahur, dia tak ada lah pala terus. Kan? Sabar orang perempuan, senang masuk syurga dapat pahala ni. Senang betul-betul orang perempuan. Abang, bangun bang. Mari kita sahur. Kan? Steady. Kejut anak-anak. Semua pahala tu. Kan? Dan begitu juga dalam satu hadis. Macam mana orang yang mempersiapkan suami dia untuk berjuang. Maka persiapan yang dia berikan itu, bila suami dia tu berjuang, maka isteri tu pun dapat pahala macam berjuang macam suami itu. Contoh kata lah, nak pergi masjid tak boleh, atau suami kata duduk rumah, usah ikut malam ni lah, duduk rumah. Alah kacau lah. Jangan. Kita duduk rumah tak boleh ikut. Tak apa bang, saya dah siapkan kopiah abang, baju abang saya dah gosok, dah nak bawa pergi tarawih. Kita dapat pahala sama. Nampak orang perempuan macam tu. Ya, ni contoh. Bayangan Lailatul Qadar ni pun nasib-nasib. Kan? Bukan maksud apa, kena usaha. Dan orang kalau dapat ni, dia tak heboh dengan orang lah. Dan malam tadi tersampak dengan Lailatul Qadar. Kau dapat tak? Ayat cakap Lailatul Qadar malam tadi. Ayat malam tadi. Syukur Alhamdulillah. Dapat juga lagi tahun ni. Umat belagak
Mana kau tahu? Pokok tu sujud deh. Yang mana pokok ke simpang tu tumbang. Panah poti, yang majlis lambik ngangkut Ini yang pokok tu. Lalu tu kadar kan. Entahlah. Kadang-kadang tak ada dia tak payah cerita dengan orang. Bangun malam. Kita ikhtiar 10 malam terakhir. Ikhtiar. Kan? Nabi 10 malam terakhir, Nabi lagi kuat beribadah dengan mengetatkan ikatan kain sarungnya. Maknanya dia tidak menggauli isterinya. Kalau nak tengok suami paling geram dengan bini tu 10 malam terakhir. Makin nokek nak raya, makin beriur dia. Malam raya, malam sehari, malam last puasa, cuba tengok. Dia paling bertenaga ni. Hari ni last sahur. Alah, happy dia. Kan? Ya. Rasulullah SAW menegaskan bahawasanya seandainya manusia mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, nescaya mereka akan minta supaya Ramadan itu berlangsung sepanjang tahun. Hebat Ramadan. Syahrul Syam, bulan puasa. Yang mana kita ni berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian Syahrul Quran, bulan Quran, ngaji. Saya tak rapik join tadarus tu dah kak. Orang perempuan cakap seorang tu. Kenapa lah? Saya bukan apa tu. Malu, sogan nampak. Saya baca mengangkat. Orang lain elok berselok kau mengangkat. Kenapa? Kan? Macam mantu juon pula dah. Kan? Tak ada lah maksud baca tu tak lancar. Gagap. Akak duduk tepi ya. Yelah. Duduk tepi. Boleh ya. Join grup tadarus tapi dia tak pandai ngaji, dia duduk tepi. Boleh. Tapi tak adalah sampai 5 tahun duduk tepi. Payahlah belajar ngaji. Kan? Payah belajar. Sekarang mudah. Kemudahan mudah. Ada yang tanya tu Ustaz. Kalau saya baru kahwin baru 3 bulan. Tapi kami berpisah. Maksudnya kami seorang di Sabah, seorang di KL. Baru kahwin. Boleh tak kalau kita orang nak semayang melalui video call? Semayang jemaah. Laki kat Sabah. Dia kat Kuala Lumpur pakai video call. Boleh tak? Kalau boleh dalam mau semayang depan TV dah. Jangan bangga kan? Samalah. Sok balik, sok semayang lah sama. Kemudian bulan puasa ni disebut sebagai Syahrul Sabr. Bulan sabar. Kan? Sabar banyak-banyak. Dia ada 3 jenis orang puasa ni. Pertama, puasa dengan sungguh-sungguh. Kedua, puasa yang mengoram. Puasa yang mengoram ni jangan okey, bangih. Ada bono nak marah. Pung kenapa? Pahala tu. Mak dia puasa ni. Bangih ni. Tungtang. Mama kak kan. Nampak marah. Nak marah. Tu ayam mengoram. Ayam mengoram cuma kita okey. Kombang kepak tu marah. Ada satu lagi. Puasa apa? Puasa kucing. Tidur. Dia nampak ikan kan buka mata sikit. Ada tak orang macam tu? Ada? Sampai subuh tidur. Sampai subuh tidur. Sampai tu bang Zuhur lah. Lah. Sembilan Zuhur tidur dekat sejadah tu. Sampai ke asar lah. Dah tahu. Tidur ke mampu je. Lepas bang asar dah nak. Asar dah. Semayang lepas main asar. Naik atas katil ni. Kemong tidur. Bang maghrib dah pukul dah. Ya kau. Lepas tu dia duduk depan pegang buah tambah. Muka nak kena tinju. Entahlah. Bini bertanya, kenapa bang? Sekarang poso tak rasa. Tiba-tiba dah buka. Dah kau juga membuto tang pagi. Memanglah tak terasa kan? Jangan macam tu. Rugi. Ya? Beramal banyak-banyak. Kan? Begitu juga bulan ni ada merupakan Syahrul Rahmah, bulan kerahmatan. Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Syahrul Najah, bulan kemenangan dan kebebasan daripada api neraka. Datang amal paling tidak jaga betul-betul tarawih gitu, kualiti jaga. Yang dikatakan malam Al-Qadar ni kan, ada pandangan menyatakan bermula daripada lepas maghrib sampai sebelum subuh.
Jadi jangan kita tinggal. Paling tidak tarawih jangan tinggal. Tarawih witir itu buat. Kan? Begitu juga dengan Syahrul Jud, bulan murah hati. Kita bersedekah bantu orang susah. Sekarang dah boleh dah keluar duit standby. Kan? Begitu juga ada Syahrul Barakah, bulan keberkatan. Ni. Pengisian Ramadan, ni saya share sikit-sikit lagi ya. Saya faham tu. Suruh berhenti tu saya faham. Yang pertama, berpuasa pada siangnya dengan puasa sebenar-benarnya. Menghidupkan malam dengan amalan. Nak mengejar training daripada malam pertama lagi. Jangan kau jangan 10 malam terakhir. Tak, daripada malam pertama. Dia masalah malam pertama memang ramai dan memang tak sampai terperanjat. Sebab memang malam pertama malam terperanjat. Sebab banyak botol muka tak pernah nampak tiba-tiba tu. Ni botol kau orang mambau ni. Kan, kalau ikut terperanjat memang ramai. Penuh sampai ke jalan orang semayang. Dahsyat betul. Sampai jalan utama tu. Bukan jalannya. Mau orang teh singai. Udah ramai betul kan. Macam itulah hebat akan malam pertama. Makin lama makin kurang. Makin kurang. Imam tak ada parking. Bayangkan. Masuk malam kelima boleh. Imam boleh parking dalam surau. Masa tu yang duduk kat kursi kelemu ke keropan. Sudah macam orang ceramah pula dah. Ya. Kan? Sah malu lah. Malu cakap, malu lah Ustaz. Dah tua ni semayang kat kursi, semayang. Malu pula. Yang tak semayang tu betul malu. Kan? Ya. Kemudian menunaikan zakat, jangan lupa. Bertadarus Al-Quran, solat tarawih, zikir, memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa tu. Jangan mensuap orang yang berpuasa, memberi makan orang yang puasa, disumbik mulut orang yang puasa tu. Jangan. Bersahur, bersederhana dalam berbelanja dan makan minum, menjaga panca indera daripada melakukan maksiat dan menunaikan umrah jika mampu. Sekarang ada duit pun belum tentu boleh buat sebab dia Covid ni. Tak apalah, insya-Allah tak lama lagi saya difahamkan mungkin dalam penghujung tahun ni. Mungkin dah start lah. Orang dah boleh pergi lah. Saya pun dengan adik saya pun patut tahun lepas pergi haji sampai weh. Kan? Bagi membuktikan daripada tahun lepas tu, bukti menunjukkan nak pergi Mekah ni bukan sebab ada duit. Berapa ramai orang tak ada duit dan pergi Mekah. Kan? Orang sponsor pergi. Macam kawan-kawan dekat MPS tu, kat MPN tu, bila dia pencen dia pergi. Adalah sumbangan untuk orang pencen. Ada pergi. Adalah saudara-saudara sumbangkan dah pergi. Jadi doa banyak. Kan? Tapi ikut package yang betul. Ramai memohong ni, orang tak takut memohong kan. Badal umrah dengan badal haji pun tengok betul-betul. Kadang terlalu murah pun belum tahu lagi. Sebab kos tu macam polik lah. Cuba cek betul-betul. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan selamat berpuasa semua. Kita momentum kena pada sekarang. Standby. Buat solat sunat taubat banyak-banyak. Mengaji dah start mengaji. Jadi bila masuk bulan puasa dah masuk juzuk 5, 6. Okey tu. Lancar yang ngaji kan. Kita mula daripada awal. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman saya nak maklumkan juga.